sekali lagi, belajar berfikir. Setiap benda yang kita buat, setiap benda yang kita fikir, mesti balik kaitkan dengan Allah. Itu kita kata melihat secara spiritual. Tengok air tak jumpa botol, tak jumpa apa. Tapi saya jumpa Allah. Barulah sesuai. Kemana pun kamu menghadap di langit ini, di bumi ini, pasti kamu tetap menatap adanya Allah. Jadi dosa yang tak sedar, dosa yang tak sengaja, dosa yang tak bertaubat. Saya tak nak minum air ni sebab ada orang minum dah. Nampak ke tak nampak? Atas meja siapa nak berani minum? Mesti dah masuk dalam gelas tu. Yuk. Betul tak? Tapi otak kita kata apa? Separuh ni lebih orang. Masya Allah. Apa sebab kita cakap begitu? Itu kita ikut otak kita. Otak kita tak sampai kepada kaitkan hubungan dengan Allah. Maka dari hari ini, kita nak ubah ni. Kita nak ubah pemikiran kita supaya semua tindakan kita cantum dengan mahunya Allah. Boleh faham? Siapa yang buang air mineral ini kerana tuduhan yang mengatakan ini orang dah minum? Salah ke betul? Dia pertama salah membuat tuduhan. Kedua, disalahkan dia terlupa dalam ini ada ciptaan Allah. Tidak menghormati ciptaan Allah bermakna berdosa. Nampak tak dosa yang kita buat tak perasan? Akhirnya kita tidak bertaubat. Walaupun lepas Ramadan tapi mukanya tak nampak cerah. Kerana taubatnya belum diterima. Boleh nampak? Masih lagi nak fikir jahat. Masih lagi nak fikir tak cantik. Masih lagi tak tenang. Masih lagi tak lapang. Masih lagi sikit bersyukur. Kerana kita kadang-kadang buat dosa yang kita tidak sedar. Boleh nampak apa yang Umi nak terang ni? Jangan, sebab kita kata yang paling takut syirik yang kita tak sedar, tak sempat taubat. Munafik yang kita tak sedar. Okay, kita berjanji tapi kita tak kisah. Allah minta maaf lah, tak lupa lah pula. Apa sebab kita buat macam tu? Semudah sangat. Sedangkan Nabi dah kata siapa berjanji dan mungkin kamu munafik. Tapi kita ingat dalam kepala, tak sampai ke perasaan. Dan tak sampai ke hati. Kalau janji wajib boh. Apa sebab kita suka je? Alah, dah cakap dah. Terlupa lah buat semana, tak sengaja. Oh, macam-macam alasan. Kerana kita tidak pernah mengangkat janji itu sebagai satu daripada kontrak dengan Allah. Janji dengan anak, janji dengan cucu. Nanti opa balik, opa beli gula-gula. Okey tak? Alah, sorry lah opa lupa. Cucu kejar. Kita rasa bersalah tak? Ya kan? Tak apa, esok-esok opa beli. Okey? Kita tak rasa bersalah, tak pun minta ampun pada dia dan tak minta ampun dengan Allah. Ya Allah, aku dah janji dengan cucu tadi nak beli. Sebab itu kalau kita pegang janji nak beli gula-gula untuk cucu, pusing kok mana, mesti pusing balik. Aku belum beli gula-gula untuk cucu, tadi dah janji. Akhirnya kita mewariskan janji kosong dengan cucu kita. Dosa ke tak dosa? Sedar ke tak sedar? Taubat ke tak taubat? Ya ampun tuanku, tak taubat, cucu je kot. Cucu je kot. Ini yang kita kata munafik tanpa sedar. Akhirnya taubat kita banyak yang sangkut. Perubahan yang nak dibuat banyak yang tak lagi. Tak jadi. Saya berazam lepas jadi puasa ni saya nak jadi orang paling baik. Saya tak nak ngumpat lagi, tak nak bohong lagi. Allah, baru raya je dah bohong dah. Minta maaf lah, kuihnya gini-gini. Saya tak dapat balik sebab gini-gini. Ya ke tidak alasan tu? Ya tak alasan tu? Kadang-kadang tak ya, tapi kita selamba je. Apa sebab? Hatinya mati. Hatinya mati. Hatinya mati, belajar masuk sini, keluar sini. Tak masuk jadi amalan. Boleh nampak? Sebab itu kita kata kekuatannya nak dibangun. Pertama, jangan hanya berfikir pakai otak. Jangan hanya berfikir pakai perasaan. Tetapi berfikirlah kerana mengingat ada hubungan dengan Allah.
Boleh nampak? Ini satu paradigma yang kita nak ubah sebab kita dah raya, patutnya taubat kita dah terima, ibadahnya dah banyak, kita masih mengharap syurga, betul? Siapa yang hari-hari membayangkan dia sedang menerima hadiah puasa daripada Allah. Jangan tanya kamu dapat apa, aku yang akan bagi. Bila bagi nanti jumpa di syurga. Sudah tergambar atau tidak hari-hari aku nak jumpa syurga. Kalau puasa 6 pada minggu keempat baru start. Bukan salah, Min tak kata, teruk doktor ni, suka kita lah nak buat berapa pun. Bukan itu tujuan Umi. Tujuannya ialah kalau kita merasa bahawa kita rindu dengan Ramadan, kita nak berdoa, ya Allah, itu bertemu tadi Salwa kata, berdoalah kita sampai jumpa Ramadan yang akan datang. Kita doa, hajal kita tak tahu. Sempat ke tak sempat. Okay. Ini kekuatan. Maka sekali lagi, belajar berfikir, setiap benda yang kita buat, setiap benda yang kita fikir, mesti balik kaitkan dengan Allah. Itu kita kata melihat secara spiritual. Tengok air tak jumpa botol, tak jumpa apa. Tapi saya jumpa Allah. Barulah sesuai. Kemana pun kamu menghadap di langit ini, di bumi ini, pasti kamu tetap menatap adanya Allah. Ingat senang ke nak dapat? Tengok dinding ingat Allah, tengok lantai ingat Allah, tengok orang ingat Allah, tengok musuh ingat Allah, tengok orang baik ingat Allah, tengok orang jahat ingat Allah. Betul tak kalau tengok orang jahat ingat Allah? Rumah kunci banyak-banyak sebab apa? Takut orang jahat. Orang jahat tu siapa cipta? Rezeki orang jahat tu siapa bagi? Oh, tak. Takutnya setengah mati, buruk sangkanya setengah nyawa. Mesti kunci begini, nanti kalau begini, nanti orang jahat tu jadi begini. Kasut tak boleh tak luar. Habis. Jalan dah takut dah. Apa sebab takut? Berjalan ni takut jalan besar ni. Apa sebab? Takut orang rampas, takut gelang, takut orang takut yang paling banyak sebab apa? Kita bukan takut Allah, takut orang. Bila kamu mula takut orang, bermakna dengan Allahnya apa? Jauh ke dekat? Kosong. Ini silap besar yang sedang kita alami. Silap besar. Sebab itu kita mudah riak, mudah ujuk pindah, mudah sangat buruk sangka. Sedangkan dah belajar dari Qabliyah, buruk sangka cabut semua ibadah. Bayangkan dah puasa dah tahlil, dah apa kata, dah tahajud, dah gitu, dah gini, tapi masih ada buruk sangka. Jangan percaya dia nampak baik tu. Wish.